Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Matamoros adalah bandar yang terletak betul-betul dekat antara sepadan Amerika Syarikat dan Mexico. Nak sampai ke situ, korang hanya perlu menyeberangi sungai Rio Grande dan tempat ni memang popular sejak zaman 30-an lagi. Dia popular sebab apa? Ribuan pelajar akan ke sini untuk spring break. Lebih kurang macam cuti semester lah dekat US. Diorang semua datang ke sini untuk satu sebab je, iaitu beach party sampai pagi. Pelacuran, pengedaran dadah, jenayah, parti buih, minuman keras, kau cakap je lah, semua ada. Mesti korang fikir kan, dah kenapa budak-budak ni sampai ke Mexico untuk berparti? Semua ni disebabkan atas minuman keras di Mexico lebih chill sikit daripada dekat US. Kau boleh minum sampai ke bulan dan kau masih boleh drive. Tak ada polis nak halang kau. Lagi satu, walaupun kau di bawah umur, kau masih boleh beli minuman keras dan kelab malam tanpa ada sekatan. Dekat US ni, umur minimal untuk membeli dan meminum minuman keras adalah 21 tahun ke atas. So budak-budak ni rata-rata dalam umur 18 hingga ke 20 tahun. So memang seronok lah diorang kat sana. So pada Mac 1989, seperti biasa berduyun-duyunlah pelajar ni daripada US datang menghadiri parti dekat Matamoros. Akan tetapi mereka semua tak tahu yang pada masa tu 60 kes kehilangan telah dilaporkan di sekitar Matamoros sejak tahun baru. Misteri kehilangan masih tak dapat diselesaikan oleh pihak berkuasa. Tapi lah kan, even kalau budak ni tahu pun pasal kes kehilangan ramai orang dekat Mexico ni, diorang peduli apa tu? Budak-budak baru nak up, kat otak diorang dunia ni memang diorang punya. BBNU katakan. Antara BBNU ni ada seorang lelaki yang bernama Mark Kilroy yang turut sama-sama nak berparti. Dia adalah penuntut di University of Texas dalam jurusan perubatan. Ini first time dia mencuba-cuba untuk berparti di Matamoros ni. Dia pergi bersama 3 orang lagi rakan kolej dia. Pada 10 Mac, kawan baik Mark yang bernama Bradley Moore bergegas ke rumah Mark disebabkan dia habis exam awal. Selepas pick up Mark, diorang pula pick up 2 orang lagi kawan iaitu Bill Huddleston dan Brent Martin. Bandar Brownsville ni terletak betul-betul dekat sepadan Mexico. Dah diorang park kereta diorang, kemudiannya diorang kena berjalan melintasi jambatan Rio Grande untuk sampai ke Matamoros. Sampai-sampai je diorang, apa lagi, memang fentau lah. Diorang singgah ke satu kelab malam yang bernama Sgt. Pepper's. Kemudian ke kelab lain, dan ke kelab lain. Memang diorang party sampai pagi. At some point diorang kata macam, okey lah, masing-masing dah penat, diorang balik. Dikatakan mereka beredar dalam lebih kurang 2:30 pagi. Disebabkan diorang berempat ni seronok sangat, diorang decide untuk book hotel murah di area Brownsville tu dan plan untuk pergi ke Matamoros sekali lagi pada malam esoknya. So cut story short, malam pun menjelma dan diorang pun berjalan sekali lagi menyeberangi jambatan untuk ke Matamoros. Tetapi pada hari ni, bilangan student yang nak berparti memang luar biasa ramai. Disebabkan ini, semua kelab malam dan bar penuh dengan budak-budak yang berparti. So diorang decide untuk pergi ke private party yang dianjurkan oleh rakan kolej diorang. Kemudian mereka bergerak ke bar-bar berdekatan. Dalam lebih kurang pukul 2 pagi macam itulah, diorang ambil keputusan untuk balik ke hotel dan bermalam 1 malam lagi sebelum balik ke Texas. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar lain pun dah start berjalan balik ke US. So keadaan menjadi sangat-sangat sesak. Last diorang terpisah kepada 2 grup. 2 dari 4 sekawan ni terpisah ke hadapan, sementara Mark dan seorang lagi kawan dia yang bernama Bill tersekat akibat terlalu ramai orang. So diorang yang dekat depan ni decide untuk berhenti di kedai cendera hati di entrance jambatan menyeberangi sepadan tu. Tunggu tak muncul-muncul. Sebenarnya apa yang terjadi adalah Bill berhenti untuk menggunakan tandas. Mark yang berseorangan pada masa tu tiba-tiba hilang tanpa dikesan. So bila Bill keluar daripada toilet, dia cari Mark dah tak ada. Dia beranggapan yang Mark dah ke depan mencari 2 orang lagi kawan diorang. So tanpa berfikir panjang, Bill pun bergerak menuju ke depan. Dan akhirnya Bill bertemu dengan 2 orang kawan diorang, akan tetapi batang hidung Mark masih tak dapat dikesan. Masa ni diorang tak berapa cuak lagi tau. Diorang masih lagi positif.
Walaupun macam tu, diorang tetap mencari Mark dekat area toilet, diorang mencari Mark dekat area-area situlah. Diorang mencari dia sampai pukul 4.30 pagi. Lalas diorang pun beredarlah ke kereta. Diorang beranggapan yang Mark mungkin dah ada dekat kereta untuk menunggu diorang. So diorang pun berjalanlah menyeberangi jambatan tu. Sampai-sampai je ke kereta, Mark masih tak ada. Masing-masing dah penat, dengan mabuk lagi. So 3 sekawan ni beranggapan yang Mark mungkin tumpang kawan lain untuk ke hotel. So diorang pun masuklah kat dalam kereta dan gerak ke hotel. Sampai-sampai je ke hotel, Mark masih tak ada. Zaman ni tak ada handphone lagi tau. So diorang tak ada cara lain untuk contact Mark. Diorang masih lagi positif pada masa ni. Maybe Mark akan balik pagi nanti. So diorang pun tidur lah. Tapi bila dah sampai pagi, kelibat Mark masih tak ada. Time ni diorang masing-masing cuak. So diorang ambil keputusan untuk call polis dan report kehilangan. Awalnya pihak berkuasa Mexico ambil kes ni macam acuh tak acuh je. Sebabnya setiap kali cuti semester, diorang dapat banyak laporan kehilangan orang di Matamoros. So diorang pun cakap lah, jangan risau, sebab selalunya orang yang dilaporkan hilang akan jumpa dalam masa 24 jam. Bila dah 24 jam berlalu tetapi Mark masih tak ada kabar berita, pihak berkuasa Mexico menyalahkan kerajaan US dan mengatakan Mark hilang di sepadan US dan bukan di Mexico. Akan tetapi Mark Kilroy ni sebenarnya bukan kaleng-kaleng guys. Pakcik kepada Mark adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi di Jabatan Kastam. Ini memberi tekanan kepada pihak berkuasa. Diorang tak nak benda ni menjadi insiden antarabangsa. Pada mulanya, kedua-dua belah pihak beranggapan yang kehilangan Mark ni mungkin ada kena-mengena dengan aktiviti dadah di Mexico. Mungkinlah Mark tersound kartel sana ke apa ke. Tetapi kan, diorang tak ada bukti untuk menyokong teori ni. Dalam beberapa hari je, berita tentang kehilangan Mark telah tersebar luas. Ahli keluarga dan kawan-kawan Mark mengedarkan flyers di area sepadan tu. Pihak berkuasa Mexico pun mencari Mark di hospital atau di penjara berdekatan. Selama 3 minggu, mereka masih tak ada berita tentang Mark. Akan tetapi, selepas 3 minggu, pihak berkuasa dapat menyelesaikan misteri kehilangan ni. Benda tak ada kena-mengena pun, tetapi disebabkan benda inilah segalanya terungkai. Pada 11 April, seorang pengedar dadah yang berumur 20 tahun yang bernama Serafin Hernandez Garcia merempuh sekatan polis di pinggir bandar Matamoros. Aksi kejar-mengejar pun berlaku dan last kali Garcia tu berhenti dekat tepi jalan dan berlari menuju ke arah ladang di atas bukit. Polis pun berjaya menangkap Garcia. Masa aksi kejar-mengejar ni, ada seorang pekerja ladang yang sedang berdiri dan kelihatan ketakutan. So hanya dengan firasat, salah seorang daripada pegawai polis ni menunjukkan gambar Mark Kilroy kepada pekerja ladang tu. Pekerja ladang tu menjawab, ya, aku pernah nampak Mamat tu di sini beberapa minggu lepas. Pengedar dadah tu bawa Mark ke sini dengan keadaan tangan terikat. Dia kemudiannya menunjukkan satu bangsal di atas bukit tu dan mengatakan pengedar dadah tu membawa Mark dekat sana. Pegawai polis pun pelan-pelan berjalan menuju ke bangsal dekat atas bukit tu. Dalam jarak 100 meter, diorang boleh nampak satu kawah besar di hadapan pintu masuk bangsal tu. Makin diorang mendekat, makin busuk bau dia, seakan-akan bau bangkai yang sangat-sangat busuk. Bila diorang berada di hadapan bukaan pintu bangsal tu dan melihat apa yang ada dekat dalam kawah, masing-masing termuntah guys. Apa yang diorang nampak sangat-sangatlah gruesome. Polis tanpa membuang masa terus menyoal Garcia, pengedar dadah tadi tu. Selepas disoal siasat, dia mengaku yang dia adalah ahli kumpulan kartel dadah. Dan 3 minggu sebelumnya, dialah orang yang menculik Mark. Apa yang terjadi adalah semasa Bill tu masuk dekat dalam tandas untuk kencing, Mark tunggu berseorangan di luar dan di seberang jalan ada pickup truck merah sedang memerhatikan Mark. Driver kepada pickup truck tu keluar daripada kereta dan menjerit kepada Mark untuk datang mendekati dia sebab dia perlukan bantuan. So Mark ni pun mendekatilah truck tu dengan niat untuk membantu. Ketika Mark sudah berada dekat dengan truk tu, 2 orang lagi keluar daripada belakang bangunan dan cuba untuk menangkap Mark dan menghumban dia kat dalam truk tu. Mark ni agak fit sebenarnya. Dia tak mempunyai masalah pun untuk melawan 2 orang penjenayah tu. Dia sempat melarikan diri, akan tetapi satu lagi pickup truck telah menghalang jalan Mark dan mengacukan pistol ke arah Mark. Tak ada pilihan lain. Mark pun akur dengan demand penjenayah tu dan masuk ke dalam pickup truck yang pertama. Mark kemudiannya dibawa ke satu ladang yang bernama Santa Elena. Dia dibiarkan semalaman di dalam pickup truck tu dengan tangan dan kakinya diikat. Pada malam esoknya, detik penderitaan Mark Kilroy telah bermula. Mark kemudiannya dililit dengan selotip di kepala dengan hanya membuatkan lubang di bahagian hidung untuk bernafas. Mark kemudiannya dibawa ke bangsal dekat atas bukit. Geng yang menculik Mark ni sebenarnya adalah anggota kumpulan sesat. Lebih spesifiknya, ajaran sesat menyembah syaitan. Dan ketua ajaran sesat ni adalah Adolfo Constanzo. Constanzo adalah seorang homoseksual yang berasal daripada Miami, Florida, berhijrah ke Mexico. Constanzo dikatakan adalah seorang ahli sihir yang menawarkan servis pelindungan kepada ahli perniagaan dan ahli kartel. Ajaran ni dipanggil Palo Mayombe. Palo Mayombe adalah pecahan daripada amalan vudu yang berasal daripada Afrika. Dan salah satu amalan ajaran sesat ni adalah mereka memerlukan korban nyawa.
Gila ekstrim. Constanzo bagi tahu kepada pengikutnya yang mereka yang menjadi korban bukan hanya untuk dibunuh. Mereka kena mati dalam keadaan yang sangat-sangat terseksa. Mereka perlu mati dalam keadaan menjerit. Constanzo percaya lagi teruk mangsa terseksa, lagi mujarablah amalan tu. So mereka yang dicolek dan dibawa ke bangsal tu diseksa dengan kejam, diliwat, tangan dipotong, kaki dipotong, dirondok dengan pisau dan macam-macam lagi lah. Benda ni berlangsung selama berjam-jam guys, sebelum akhirnya mereka dibunuh. So bila Mark dibawa ke bangsal tu, nasib dah tak menyebelahi dia. Dia diseksa, diliwat oleh Constanzo dan kuncu-kuncunya selama berjam-jam. Dan akhirnya belakang kepala Mark telah dilibas dengan parang panjang. Kemudiannya otak Mark dikeluarkan dan diletak di dalam kawah yang berada di hadapan bangsal tu. Kawah tu dipanggil Ganga, digunakan oleh Constanzo untuk berhubung dengan dewa untuk meminta perlindungan. Tak habis dekat situ guys, sebelah kaki Mark telah dipotong dan dorang ni cucuk satu wayar dekat perut Mark dan dicangkuk dekat belakang, tulang belakang Mark dan ditanam macam tu je. Wayar tu dikeluarkan sementara badan Mark ditanam sepenuhnya. Sebab dorang buat macam tu adalah later bila badan Mark telah mereput, tinggal tulang je, mereka akan tarik keluar wayar tu dan menggunakan tulang tu untuk membuat aksesori dan tangkai. Seramai 15 mayat ditemui di sekitar kawasan bangsal tu. Dorang ditanam dalam kubur-kubur cetek dan di sinilah Mark Kilroy ditanam. Dipercayai ajaran sesat menyembah syaitan telah bertanggungjawab menculik dan membunuh seramai 27 orang. Akan tetapi tak ada lagi mayat yang ditemui. Angka sebenar tak dapat diketahui sebab dalam proses pemburuan Constanzo, dia telah mengarahkan salah seorang daripada kuncunya untuk menembaknya dan berjanji dia akan hidup semula dan kembali kepada pengikutnya. Sebelum sempat polis memberkas Constanzo, dia telah ditembak dan mati di tempat kejadian. Seramai 5 orang pengikut Constanzo telah diberkas dan dijatuhkan hukuman penjara lebih kurang 60 tahun setiap seorang. Menurut salah seorang daripada pegawai polis yang bernama Lieutenant Josh Gavito, ini adalah crime scene yang paling gruesome yang pernah dia jumpa sepanjang 15 tahun dia berkhidmat sebagai pegawai polis. Ramai di antara pengikut Constanzo ni adalah daripada golongan miskin dan percaya dengan amalan karut-marut ni. Tetapi ada juga di antara diorang ni daripada golongan intelek dan terpelajar. Kau cakap je lah doktor, lecturer, profesor, ahli perniagaan dan sebagainya. Entahlah, benda ni mengingatkan Abang Boy kepada Ayah Pen dulu. Selalunya ketua-ketua ajaran sesat ni mempunyai karisma dan personality yang boleh membuat siapa saja tertawan. Akhir-akhir ni muncul pula satu individu yang mengajar pengikutnya tentang pluralism agama dan menolak hadis. Yang paling mengejutkan adalah dia mengaku sebagai seorang yang bukan Islam. Hoi, takut Abang Boy. Fitnah akhir zaman ni. Hoi, bukan kaling-kaling. So, apa pendapat korang? Seperti biasa, komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Oh ya, sebelum Abang Boy terlupa, Abang Boy nak bagi tahu tentang jadual upload yang baru. Abang Boy akan upload konten pada hari Isnin dan Jumaat pada pukul 2 petang. Sekali-sekala Abang Boy akan upload pada hari Rabu, InsyaAllah. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.